Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam podcast UMPSA 360 yang mana membicarakan isu-isu menarik dan pastinya dengan panel-panel yang terbaik hari ini. Dan hari ini kita akan bertemu dengan dua panel yang akan membicarakan lagi berkaitan juga dengan pelan strategik, tetapi kali ini lebih fokus kepada Yayasan UMPSA. So dengan tajuk apa ada dengan Yayasan UMPSA. Jadi bersama saya hari ini Datuk Zainuddin bin Osman, Ketua Pegawai Kewangan UMPSA. Selamat datang Datuk. Yes. First time pergi ke podcast hari ini? First time. Okey. Terima kasih Bang Mimi. Dan kita akan cerita banyak Datuk hari ini tentang dari segi apa itu Yayasan UMPSA, kenapa ditubuhkan dan sebagainya. Dan kita hari ini juga ada bersama kita hari ini Encik Muhammad Jamil bin Muhammad Jaafar, Ketua Eksekutif Yayasan UMPSA. Selamat datang Mel. Selamat datang Mimi, terima kasih atas jemputan. Okey. So hari ini Datuk, kita tahu sebelum ni kita banyak bercerita tentang kejayaan UMPSA, di mana kita berada dalam tahun yang ke-22 tahun ini, dan kita baru-baru ini juga disiarkan sebagai Universiti Teknikal nombor 1 yang mana kejayaan dalam THC ranking dan sebagainya. Jadi kita juga ingin melihat mungkin ada peranan-peranan tertentu di belakangnya ataupun keterlibatan UMPSA, termasuklah Yayasan UMPSA. Kenapa kita tubuhkan Yayasan UMPSA, Datuk? Mungkin Datuk ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Mimi atas sesi podcast bersama-sama dengan Ketua Pegawai Yayasan UMP. Pertama adalah untuk kita imbas kembalilah penubuhan Yayasan UMP ni. Sebenarnya Yayasan UMP ni wujud daripada awal sekali, iaitu kita call sebagai My Gift. My Gift mana ditubuhkan pada tahun 2016, dan pada tahun 2020 kita telah pun secara officially buat penubuhan Yayasan UMPSA pada tahun 2020. Dan sepanjang 9 tahun penubuhan UMPSA ni, dia lebih kepada untuk kita cover dari segi aspek kebajikan, aspek pembangunan pendidikan pelajar, dan begitu juga dengan pembangunan komuniti. Dan satu lagi ialah untuk makluman, saya boleh kira kita punya penubuhan di 9 tahun ni sebagai satu compare dengan yayasan lain yang terlalu lama. Kita antara yang terawal ke Datuk? Maksudnya di Universiti Awam kita adalah antara yang terawal. Okay. Dan setakat 9 tahun ni kita dapat mengumpul dana, alhamdulillah lah, penjumbangan daripada pihak luar, NGO, agensi kerajaan, badan-badan berkanun, dan juga swasta. Kita telah mengumpul lebih kurang dalam 34 juta. Di mana penerima manfaat ni, kalau kategori daripada pelajar, lebih kurang dalam 19,000 pelajar telah pun menerima manfaat ini. Manfaat yang saya sebut tadilah dalam bentuk aspek insentif kewangan, insentif kebajikan. Itu salah satu kita punya objektif penubuhan yayasan lah. Kita pasti sebenarnya kebajikan itu sangat besar lah. Di universiti sebenarnya pastinya salah satu elemen yang penting adalah kewangan itu sendiri. Bagaimana dia memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar ataupun dan juga termasuk komuniti luar juga. Dan mungkin kita beralih pada Cik Jamil, mungkin cerita di sebalik UMPSA ni, Yayasan UMPSA, di belakang tu siapa sebenarnya ataupun bagaimana organisasinya? Siapa orang kata tulang belakangnya sebenarnya. Yayasan UMPSA ni. Okey, Puan Mimi, untuk makluman Puan Mimi, tulang belakang ataupun struktur Yayasan UMPSA ni kita ada 3 komponen utama. Yang mana kita ada lembaga pemegang amanah yang menguruskan mentadbir dari sudut urus tadbir, yang mana dipengurusikan oleh kita punya chairman Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, dan ada lagi 9 orang ahli lembaga pemegang amanah daripada badan korporat, alumni dan juga wakil daripada universiti, iaitu Datuk Naib Chancellor dan juga Datuk Din lah, sebagai ahli lembaga pemegang amanah. Tu kita punya struktur yang pertama. Struktur yang kedua ni pun special. Kita ada buat perbandingan di universiti-universiti lain. Belum ada sebagaimana UMPSA punya struktur. Kita ada jawatan kuasa pengurusan amanah, yang mana
Jawatankuasa pengurusan amanah kita ini dianggotai oleh top management. Maksudnya kita punya pengurusan tertinggi universiti juga support kepada inisiatif di bawah Yayasan UPSA. Bergerak bersama. Betul. Jawatankuasa pengurusan amanah ini juga diketuai ataupun dipengurusikan oleh Naib Chancellor itu sendiri. Dan juga yang ketiga, jawatankuasa pentadbiran dan juga pelaksana diuruskan ataupun diketuai oleh saya dari sudut execution ataupun pelaksanaan program-program yang telah dirancang ataupun telah diluluskan oleh lembaga pemegang amanah. Itu program-program yang kita buat berdasarkan objektif yang kita sepakati dan sebagainya lah, Puan Mimi. Dalam masa yang sama, Puan Mimi, kalau saya boleh share sikit, dalam Yayasan UPSA ni kita ada 10 objektif utama yang kita terjemahkan kepada 10 tabung. 10 tabung, kita ada endowment, 4 endowment dan juga 6 tabung yang bersesuaian, terutama sekali kelebihannya kepada penyumbang lah. Boleh fokus sama ada nak menyumbang kepada mana-mana yang berkenaan. Dan juga kita berfokus kepada kluster-kluster pendidikan, komuniti dan juga bantuan. Yang kita boleh perincikan kluster-kluster bantuan ni, kita ada pelbagai. Kita ada bantuan beasiswa, derma siswa, insentif pendidikan, campus pantry, zakat pelajar pun bawah yayasan, tapi kita collaborate dengan Jabatan Hak Ehwal Pelajar. Jadi apa-apa inisiatif yang ada di bawah Yayasan UPSA, kita sinergikan dengan universiti. Sebab tu top management kita ataupun pengurusan universiti kita terlibat sama dalam pencarian, pembangunan dan juga pengagihan dana tersebut. Jadi saya rasa tu yang sedikit berkenaan dengan orang kata struktur ataupun tulang belakang Yayasan UPSA. Datuk, kita tahu dalam strategi kita pun ada kat situ kelestarian kewangan yang mana kita rasa satu elemen agak penting lah kepada universiti. Dan bagaimana ia bersinergi dengan Yayasan UPSA? Okey, sebenarnya kalau saya berbandingkan dengan sebelum penubuhan yayasan ni, di mana universiti terpaksa menggunakan kewangan universiti sendiri. Betul. Untuk kita buat program-program yang kebajikan sekarang ni. So dengan adanya yayasan ni, saya rasa dari segi saya sebagai ketua pegawai kewangan universiti, saya rasa dari segi untuk kita buat program-program yang untuk komuniti, program-program kebajikan dan insentif kepada pelajar-pelajar juga untuk membantu kebajikan pelajar, tanggungjawab ni telah pun dari segi tanggungjawab dan kewangan sekali telah pun diberikan kepada yayasan. Di peringkat universiti, kita punya kewangan universiti ni lebih fokus kepada program-program untuk meningkatkan kualiti akademik universiti. Betul. So satu lagi macam kita lihat dekat sini, setakat ni kita dah lebih kurang dalam 70 agensi swasta yang telah pun menyumbangkan setakat 9 tahun tu banyak tu, bukan sikit sebenarnya. Ya, 70 agensi yang telah menyumbangkan pada kita, dan jumlah terkumpul setakat ni 34 juta. Dan program-program kita lihat dekat sini, program-program yang kita buat yang sinergi dengan UMP dari segi kita punya program Kembara Prihatin, di mana program Kembara Prihatin mendekatkan masyarakat dengan kita punya komuniti UMP. Begitu juga dengan program Profesor Turun Padang. Dan Profesor Turun Padang ni saya nampak lagi dia punya kesannya, di mana kita punya pihak akademik yang memberikan penasihatan kepada komuniti. Begitu juga dengan satu lagi adalah kalian yang saya nampak dekat sini adalah dari segi kita wujudkan satu bantuan kepada pelajar-pelajar, di mana kita membangunkan 200 kapasiti untuk asrama mawadah. Itulah antara kejayaan yang kita nampak. Dalam 9 tahun tu kita berjaya mengumpul dana. Pastinya Datuk sebut tadi ada 70 agensi. Bagaimana kita ataupun mereka trust, percaya kepada kita untuk kita laksanakan amanah tu? Okey. Saya nampak dekat sini dia punya sumbangan tu keep continuous, disebabkan oleh diorang nampak aktiviti-aktiviti yang kita jalankan every year, di mana di peringkat pentadbiran diorang keluarkan diorang punya brochure, diorang keluar diorang punya evidence lah, bukti yang mengatakan sampai laporan-laporan. Dia dah nampak. In fact, untuk makluman, ada juga yayasan-yayasan lain yang
dia nampak aktifnya Yayasan UMPSA dengan program-program tadi. Dia join juga kita dengan macam program Kembara Prihatin. Betul. Bukan kita saja, tapi kita libatkan juga pihak lain. Libatkan dengan pihak-pihak lain sebab dia nampak dari segi satu lagi dari segi pelajar-pelajar yang sukarelawan yang involve kat situ. Betul. Dia orang ada dana, tapi untuk menggerakkan tu yang tu sebab dia bekerjasama dengan UMPSA. Sebab tu yang saya sebut tadi, program-program kita ni bila pihak penerima tu dia nampak program-program kita dan kita buat laporan kita, begitu juga dengan kita punya laporan kedudukan kewangan. So dia nampak yang kita dah belanjakan duit yang dia sumbangkan kepada program tu. Dia nampak benda tu akan satu integriti, pengurusannya diurus dengan baik lah. That's why orang trust dan terus menyumbang sebenarnya. Okey, pastinya macam tadi Datuk sebut kita program-program berimpak. Bagaimana kita nampak kalau kata-kata Yayasan UMPSA berada di mana-mana, visibility UMPSA itu dibawa bersama dengan Yayasan UMPSA. So bagaimana kita mengenal pasti program-program berimpak, dan paling penting sekali macam mana skuad Yayasan UMPSA itu dibentuk supaya aspirasi mereka itu dibawa bersama. Okay, for me, macam mana kita nak sinergikan bersama Yayasan UMPSA. Pertama sekali kita mempunyai program-program signature. Program-program signature sama ada dari segi bantuan, dari segi kebajikan. Kita ada program yang mana kita collaborate dengan penyumbang-penyumbang. Jadi kita ada program yang memberi nilai tambah kepada penaja-penaja kita. Contoh, kita ada bantuan awal pendidikan. Mungkin bantuan awal pendidikan ni semua penaja ada, tapi kita collaborate. Kita ada di peringkat universiti, kita ada insentif pendidikan. Contohnya Yayasan Bank Rakyat, dia ada bantuan awal pendidikan. Jadi kita collaborate supaya apa yang dia ada disumbangkan kepada kita melalui kita, tapi kita angkat diorang sebagai salah seorang penyumbang. Turun sama kepada tim kita lah. Sama juga dengan penaja-penaja lain yang kita bersama-sama. Bukan kita membawa nama universiti saja, tapi kita bawa nama penaja-penaja bekerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah untuk membantu pelajar-pelajar kita. Itu yang pertama. Dari sudut pembangunan skuad Yayasan UMPSA, mungkin yang ni sedikit berbeza dengan yayasan-yayasan universiti lain. Bawah Yayasan UMPSA ni, kita ada skuad yayasan yang mana kebanyakannya adalah penerima-penerima manfaat. Seperti beasiswa dan mahasiswa, penerima zakat, dan juga sukarelawan-sukarelawan yang berminat untuk menyumbang semula, terutama sekali kepada komuniti, masyarakat dan juga universiti. Kita bentuk pelajar-pelajar ini supaya menjadi satu image duta ataupun brand universiti untuk menyumbang semula kepada masyarakat. Kita nak menggunakan tagline pilih untuk berkongsi, dan juga kita jadikan diorang ni elit dari sudut pelaksanaan program, latihan dan sebagainya. Jadi bila penaja nak menyumbang kepada kita, terutama sekali dari sudut pembangunan pelajar, dia boleh tengok hasilnya adalah skuad Yayasan UMPSA. Jadi kita telah menunjukkan satu contoh yang terbaik. Kalau ditanya apa dia punya result skuad Yayasan UMPSA, dan dia juga membina jati diri mereka lah. Betul. Bila keluar nanti dia akan boleh menyumbang kembali. kepada masyarakat lah. Dan juga kita nak bukan apa yang dia belajar dekat universiti saja, dan akhirnya nanti bila dia keluar dia menyumbang semula kepada universiti. Kita nak nanti dia orang menjadi contoh kepada pelajar-pelajar lain, sebab sebelum ni dia orang mungkin menerima manfaat daripada universiti. Nanti bila dia orang dah keluar, nanti dia orang menyumbang semula kepada universiti. Okey, faham? Okey, Datuk, mungkin apa hasrat universiti sebenarnya nak melihat Yayasan UMPSA ni bagaimana pada masa akan datang? Sebenarnya di peringkat pengurusan dan peringkat lembaga pemegang amanah, kita nampak kita dah jalankan aktiviti ni selama 9 tahun. Okey, sekarang ni cuma kita nak lihat dekat sini, kita tak boleh lah sentiasa mengharapkan dana-dana daripada luar. So kan benda tu tak boleh sustain. So apa yang kita nampak ini adalah kita masih lagi kita nakkan kita punya objektif tu, di mana kita nak membantu kebajikan pelajar,
kita nak menambah baik dari segi infrastruktur universiti kita sebut tadi. Kemungkinan besar kita nak bina lagi another asrama lagi yang berkonsep seperti Mawadah tu. Kan. Satu lagi ialah yang strategi dia ialah sekarang ni selain daripada kita nak dapatkan dana-dana daripada pihak luar, kita pun ada satu perancangan di peringkat lembaga pegang amanah. Kita nak ada dia call steady income. Di mana kita nak minta permohonan dari segi daripada kerajaan negeri ataupun agensi-agensi lain yang boleh bagi kita satu, for example lah, tanah yang dekat tanah tu ada, contohlah kelapa sawit ke tu. Daripada situ income daripada penjanaan kelapa sawit tu menjadikan satu income yang tetap kepada lebih yayasan. banyak manfaat yang kita dapat lah. Ya, so kita boleh teruskan kita punya objektif kita. Dan satu lagi adalah kita nak perluaskan lagi kita punya kempen Kembara Prihatin, di mana kita nak luaskan lagi ke pedalaman-pedalaman. So at least satu lagi adalah branding UMP SA tu. Betul. Nampak branding UMP SA tu. Dan satu lagi adalah wujudnya universiti di negeri Pahang ni adalah untuk membantu komuniti dekat situlah. That's why kita perlukan, tadi saya sebut tadi, kita perlukan steady income, di mana kalau kita nak berharapkan kepada dana-dana, kita tak tahu what happen to the economy apa semua. Betul, kan masa akan datang. Ya, kalau ada steady income and then bila dana tu sebagai bonus atau tambahan kepada kita punya. Datuk, bagi industri pastinya mereka adalah allocate mungkin untuk CSR dan sebagainya. Apa agaknya tips ataupun kenapa mereka perlu bekerjasama dengan UMPSA ataupun kenapa mereka perlu menyumbang kepada Yayasan UMPSA? Saya nampak dekat sini adalah di peringkat agensi ataupun syarikat korporat, dia ada allocate untuk, sekarang ni dah zaman untuk dia membantu kebajikan kepada komuniti. Betul. So, salah satu cara dia nampak vehicles yang mudah adalah yayasan. Nampak yayasan punya aktif tu kan. Betul. Dia rasa bila sumbangan sampai kepada yayasan, dia nampak outcome daripada apa program-program yang dia cadangkan tu. Berbanding kalau dia rasa dia kena ada satu badan seperti yayasan yang trusted, yang memang untuk menjalankan dia punya CSR. Pastinya kita macam banyak produk tu kan sebenarnya. Katalah agensi itu dia perlukan lebih kepada macam alam sekitar. So kita boleh match kan dengan kekuatan kita juga sebenarnya. Yeah. Jadi mungkin boleh berkongsi apa program-program yang contohnya ada melibatkan SDG lah sebenarnya. Kita angkat elemen SDG. Mungkin ada kaitan dengan Yayasan UMPSA macam mana? Okey, Puan Mimi, berkenaan dengan SDG ni yang kita ada special sikit lah. Kita seperti yang saya bagi tahu tadi, kita ada program kebajikan. Kita ada beberapa, tapi saya fokuskan kepada kebajikan dulu. Untuk makluman Puan Mimi, untuk SDG 1 kita antara top 5 in the world. Betul. Antara universiti itu telah dibuktikan. Dan 70% daripada inisiatif yang kita bentangkan dekat universiti adalah datang daripada universiti itu. Datang daripada yayasan itu. Dan apa sahaja inisiatif yang daripada kita, kita punya bantuan dan sebagainya, we thought yang terbaru punya, kita sumbangkan semula kepada masyarakat dan juga pelajar, yang mana menyokong SDG yang telah ditetapkan. Dan juga perkara ini saya rasa daripada 2020 lagi, kita memang memohon program-program Yayasan UMPSA untuk menyokong SDG. Dan kali ni bermula daripada awal tahun ni, kita nak perkasakan lagi, yang mana kita nak tekankan lagi elemen ESG, supaya apa saja yang kita buat ini dia memberi tindakan kepada ESG, environment dan sebagainya. So untuk program kebajikan, tadi banyaklah kita punya program-program signature ni, kita nampak dia fokus kepada 4, SDG 1, 2, 3 dan 4. Manakala terutama pendidikan lah, memang yang tu quality education dan sebagainya kan. Dia bila kita pergi kepada program community, dia banyak lebih kepada kita bawa kepakaran universiti. Kalau contohnya program Kembara Prihatin, kita bawa kepada kepakaran universiti teknologi. Kita ada program-program community kita, contohnya kita bagi bantuan, kit bantuan, beg sekolah dan sebagainya. Kita juga ada program-program kebudayaan dan juga pendidikan di sekolah, yang mana kita bukan sahaja memberi kepada pelajar, tapi sebenarnya pelajar kita juga mendapat manfaat daripada program-program komuniti tersebut. Okay.
Dan juga yang ketiga, yang bulan 11 punya ni, iaitu akan datang Okey. persediaan bencana, Puan Mimi. Betul. Yang ni kita memang dah tengok dah beberapa tempat kan. Ya. Biasanya memang kita hari ni dapat maklumat berkenaan dengan temeluh tempat contoh di Pahang lah. Tapi alhamdulillah UMPSA pun kita dah gerakkan jawatan-kuasa bertindak bencana. Mesyuarat yang pertama pun dah dilaksanakan, persediaan di peringkat masing-masing. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya adalah orang kata apa, bila kita melihat kepada ESG, tindakan kita untuk kita bersedia sebelum apa isu-isu yang berlaku lah. Itu yang apa orang kata sokongan kepada ESG dan juga SDG. Dan juga Puan Mimi, untuk makluman juga, kita ada beberapa inisiatif yang mana sekarang ni memberi manfaat kepada universiti. Sekarang ni kita sedang dalam pencarian dana untuk infak masjid. Ni special sikit. Infak masjid ni kita nak tambah baik masjid. Masjid kita masjid baru, masih banyak lagi yang perlu kita tambah baik dan sebagainya. Dan sekarang ni Pusat Islam berkolaborasi dengan yayasan sedang mengumpul dana bagi inisiatif kapet dan juga kipas. Kapet dan kipas. Kita nak tambah baik. Itu antara yang terbaru je. Betul, yang terbaru. Dan juga yayasan pun telah meluluskan penggunaan dana awal sebanyak 550,000 Datuk. Dan juga kipas pun kita dah, walaupun dana crowdfunding masih lagi belum cukup, tapi yayasan telah dahulukan duit untuk kita. Sebenarnya kita perlukan banyak lagi sebenarnya. Betul, kita perlukan banyak lagi, tapi kita dahulukan dulu. Betul. Supaya pelajar, staff kita dapat manfaat daripada mereka nampak apa yang usaha daripada universiti. Bukan saja orang kata minta duit dan sebagainya, tapi kita dah dahulukan dahulu. Cuma sekarang ni macam pihak luar dia nampak benda tu dah ada, barulah dia sumbangan. Betul, dia faham. Sebab dia tak nak jenis dia bagi sumbangan, lepas tu dia tengok tak ada apa hasilnya dulu. That's why peringkat yayasan dengan UMP kita dahulukan dulu untuk macam kipas, kapet. Betul. Lepas tu boleh donation masuk. Biasa ke rakyat Malaysia ni sangat berbuah hati, dan biasanya kita akan nampak apa yang perlu, time tu lah kita rasa kita nampak dapat menyentuh hati untuk menyumbang. Contohnya Puan Mimi macam kita punya mawadah tu. Betul. Bila kita dulukan duit universiti, then duit datang untuk wakaf tu berterusan. Betul. Sebab dia nampak dah ada dan dia sumbangkan. Dan pastinya mereka ni berbangga sekiranya sumbangan mereka itu dapat dirasai dinikmati, terutama sekali pelajar lah. Sebab dengan keadaan bila dia sekarang komuniti, dia nampak kadang-kadang ada je agensi yang buat kutipan. Betul. Tapi tak nampak, tak siap apa lagi benda tu. Itu banyak juga isu di luar. That's why kadang-kadang mereka ni berhati-hati. Okey. Datuk, sebenarnya tidak mudah lah Datuk sebenarnya kita nak dapat kepercayaan. Mungkin cabaran-cabaran yang boleh Datuk kongsikan. Bagaimana kita nak menjentik ataupun kita nak bersama-sama dengan alumni ataupun staf kita sendiri, bagaimana mereka nak menyumbang sama? Mungkin ada yang mungkin Datuk boleh kongsikan? Okey. Betul Puan Mimi. Sebenarnya macam sebut tadi lah, kadang-kadang di peringkat alumni, di peringkat staf universiti sendiri kan. So dengan satu cara untuk kita nak ambil hati dia, kita macam kita buat program-program yang sentiasa ada program dan kita buat laporan-laporan kes tu. Untuk makluman, ada juga pihak staf kita yang volunteer sendiri untuk buat potongan gaji. Betul. Which is potongan gaji dia tu, walaupun amount dia tak berapa besar, tapi dia continuous. Dia rasa itu adalah satu-satu dia punya sumbangan. Kalau sebulan RM10 dah RM120. Kemungkinan besar bila dengan banyaknya aktiviti kita, so mungkin menyentuh hati mereka alumni dengan staff, dan dia studi untuk kita, dan kita buat kita punya promosi lah. Dia still buka maksudnya setiap masa mereka boleh menyumbang, dan tabung apa pun mereka boleh pilih sebenarnya. Itulah kelebihan sebenarnya specialnya. Puan Mimi, kalau saya boleh tambah sikit, kali ni kita dah upgrade sikit. Sebelum ni kita buat hanya potongan gaji staff, tapi bermula tahun ni kita buat potongan gaji untuk orang ramai dan juga alumni. Orang ramai dan juga alumni boleh buat potongan gaji, boleh buat menyumbang melalui potongan gaji. Dan kita akan lancarkan bersempena convocation kali ni. Tak lama lagi lah. Melalui infak. Itu antara benda yang baru dah. Baru. Dan juga Puan Mimi, kita ada special. Kalau kita boleh buat sedikit promosi bersempena dengan convocation kali ni. Betul. Kita ada buat
special discount untuk penjualan nombor plate UC. Okey, special discount Jamin, ini agak menarik juga sebenarnya. Mungkin Jamin boleh cerita UC itu. Okey. Jadi untuk makluman semua, universiti ada melancarkan satu nombor plate khas UC. Mungkin saya boleh cerita sikit. Betul. Kenapa bukan UMP pada waktu tu, kenapa ramai UC? tertanya tu Mungkin sebenarnya. ramai. Saya rasa ramai yang bersangka kenapa UMP suka hati nak pilih nombor UC dan kalau sebagainya. Kalau kita UMP, sekarang UMPSA. UMPSA kan. Okey. Kalau saya boleh cerita sikit berkenaan dengan, sebab saya antara yang melaksanakan inisiatif tersebut dan melihat bagaimana universiti dan juga yayasan memikirkan satu inisiatif untuk penjualan nombor plate ni. Okey, untuk makluman Puan Mimi, awalnya kita ni bukan antara universiti yang terawal lah yang menjual nombor plate. Kita ada yang lebih awal, UTM, UM, UIA dan sebagainya. Dan kebanyakan diorang ni menjual menggunakan satu inisiatif ataupun usaha sendiri dan juga diorang usahakan untuk platform sendiri. Jadi pada waktu tu di peringkat UMP kita buat kajian dulu. Kita belum lagi bertindak. Bukan mudah sebenarnya. Sebab waktu tu COVID. Bila Kementerian Pengangkutan usulkan inisiatif ni, kita apa orang kata, kita study dulu. Study macam mana UTM buat, UTHM adik-beradik kita, UTHM, UTM buat dan sebagainya. Jadi kita tengok kalau kita nak jual ni, kita nak apa sebenarnya. Jadi kita hanya ada alumni 44,000. 44,000. Yang lain kita baru 22 tahun. Jadi universiti minta kita study dan kita come out dengan beberapa cadangan. Okey. Jadi pertama adalah fokus kepada branding. Yang mana kalau kita nak branding, nama dia UMP pada waktu itu. Tapi waktu tu COVID, Puan Mimi. COVID dan juga kita memang ada masalah untuk bantuan kewangan kepada pelajar. Jadi kita fikir yang paling penting adalah kita nak duit. Kita betul lah, memang kita nak duit dan kita nak agihkan kepada pelajar. Jadi universiti melalui LPU telah meluluskan agar inisiatif ini diuruskan oleh Yayasan UPSA. Lembaga pemegang amanah Yayasan UPSA bersetuju untuk nombor plate ni dinamakan sebagai UC, yang melihat kepada UC ni universiti di Pahang lah, Datuk. Universiti di Pahang kan. Dan juga 100% dana yang diperolehi digunakan untuk kebajikan pendidikan dan juga pembangunan universiti. Dan Alhamdulillah kita setakat hari ni, tadi saya pun dah confirmkan dengan kita punya kewangan, kita berjaya mengumpul sebanyak 3.6 juta. Dan sehingga ke hari ni. Dan 3.6 juta ini telah kita pecah-pecahkannya mengikut pendidikan, kebajikan, penyelidikan dan juga keutamaan kepada pembangunan universiti. Mungkin kalau Datuk boleh tambah sikit. Macam kita kata, kita baru lagi 3 tahun. Baru dapat sambung tahun keempat. Tahun keempat. So saya rasa satu achievement lah. Penjualan plate number UC ni dah dapat mencapai sasaran itu 3.6 juta. Sebenarnya sasaran kita sebenarnya lebih lagi. Tapi bila kita kata kita punya tujuan penjualan tu adalah menghasilkan dana untuk membantu program-program tadi seperti kebajikan dan studi. Mungkin itu adalah satu ni. Tapi dari segi kita nak cakap dari segi nak branding, mungkin pengurusan universiti akan memikirkan yang akan datang mungkin adalah brand nama UPSA. Tapi itu bukanlah untuk menjana pendapatan. Itu lebih kepada untuk nak keperluan pada masa ini. Sebenarnya. Dan sebenarnya banyak lagi sebenarnya elemen branding. Sebenarnya UC itu sendiri pun telah membawa branding juga. Sebabnya kita di negeri Pahang. And then ramai juga yang menyumbang. Dan kita dah nampak sekarang kat mana-mana kat kenderaan di mana-mana flat UC itu. Okey. Tadi promosi sikit Puan Mimi. Kita tak cakap pasal promosi tu untuk sempena convocation kali ni. Sempena convocation ini special. Kita pun dah deal Datuk, bermula daripada 2 hari akan datang. Kita akan buat hebahan berkenaan dengan kita punya convocation kali ni. Kita akan promosi dalam masa 2 minggu. Kita buat jualan runtuh. Sebelum ni kalau jualan di platform adalah mungkin kalau untuk 4 digit tu RM900. Melalui yayasan kita bagi sebelum ni kadar 50% RM500. Dan kali ni untuk graduan, ibu bapa dan juga staf UMPSA kita bagi harga RM450 untuk 4 digit. Jadi
mana yang berminat boleh Jangan lepaskan peluang. jangan lepaskan peluang. Boleh kita nak berhubung beli dengan kereta kami. baru, kereta EV ke kan? Simpan untuk kenderaan EV ke? InsyaAllah kita akan peluaskan lah dan kena grab opportunity ni. Okey Datuk, kita dah 6, maksudnya sekarang tahun yang ke-9 lah. Datuk nampak dalam 5 tahun akan datang, bagaimana Datuk melihat Yayasan UMPSA ini? Okey, saya nampak dari segi 5 tahun akan datang dan seterusnya. Saya nampak UMPSA ni akan terus membantu satu adalah secara mainnya dalam membantu universiti. Betul. Dari segi untuk sektor-sektor kebajikan, infrastruktur universiti, dah lebih kepada membantu universiti kat situ. Dan saya nampak macam kata dengan inisiatif kita untuk adakan steady income. Betul. So nampak perjalanan yayasan ni lebih lagi ke hadapan lah. Dan mungkin di peringkat bukan setakat yayasan UMP ni boleh diperkenalkan di peringkat negeri Pahang, mungkin di seluruh. Malahan sebenarnya telah menjadi rujukan juga sebenarnya. Betul. Bukan saja di maknanya yayasan UMPSA ni di kalangan manusia awam, tetapi juga pihak-pihak organisasi lain juga mula mencari-cari di mana untuk bersinergi dengan yayasan UMPSA. Mungkin Cik Jamil boleh tambah ada sikit elemen sasaran pelajar, terutama sekali macam bagaimana kita nak membangunkan elemen kesukarelawanan, terutama sekali bagi skuad yayasan ataupun menampak mereka ni berminat untuk menjalankan kerja-kerja kebajikan. Okey, untuk makluman Puan Mimi, semalam kami skuad yayasan ni kita daftarkan bawah Jabatan Hak Ehwal Pelajar Kelab, dan semalam juga hasil dapatan ataupun pelaksanaan yang diorang buat, diorang telah menerima anugerah daripada Jabatan Hak Ehwal Pelajar sebagai kelab yang melaksanakan teras sukarelawan terbaiklah pada tahun 2024-2025. Telah diiktiraf. Betul. Jadi untuk itu kita membuka lebih ramai, lebih besar platform untuk ramai lagi pelajar-pelajar yang mereka boleh join. Boleh menyertai kita, boleh menyertai yang mana untuk menyumbang semula kepada universiti melalui kluster sukarelawan. Jadi kita ada semangat tu boleh memberikan tenaga. Betul. Kan keterlibatan. Sebab kita ada banyak inisiatif yang kita buat, dan untuk makluman Puan Mimi, tahun ni saja sehingga hari ni kita ada 43 program komuniti. Itu baru daripada yayasan, dan juga program komuniti ini kita collaborate dengan penaja dan juga rakan kerjasama kita. Dan semalam saya baru saja balik daripada Kashmir, India. Yang mana kita nampak macam-macam aktiviti mungkin boleh kongsikan juga apa yang menarik. Yang kita berkolaborasi dengan 7 agensi, dan kita juga bawa satu NGO bersama-sama dengan kita bersama pergi ke Kashmir, India. Yang mana kita buat kolaborasi dengan University of Kashmir berkenaan dengan program-program sukarelawan yang dilaksanakan oleh pelajar dan juga universiti. Kita juga ada training dekat sana, kursus IoT untuk pelajar. Dalam masa yang sama kita membina satu jambatan yang orang kata jaraknya sejauh 500 meter untuk penduduk Kampung Bat, yang mana pelajar UMPSA tambah baik jambatan tersebut. Dan juga jambatan tersebut menghubungkan antara komuniti dengan sekolah pendidikan. Bukan saja kat Malaysia tu maksudnya kita menyumbang global. Ni global dan juga lokal, dan juga tapi yang pastinya kita ada rakan kolaborasi. Itu kita punya petua dia. Silo lah orang kata. Kita bukan bergerak sendiri dan shock sendiri je tu kan. Kita buat sendiri, habiskan duit sendiri, tak. Kita maklumkan kepada rakan-rakan kerjasama kita, rakan strategik kita ada inisiatif mana-mana rakan kerjasama nak bersama dengan kita, kita alu-alukan buka peluang sebenarnya. Dan juga untuk tahun depan pun kita dah rancang ada 5 kembara special, dan kita akan hebahkan kepada penaja dan juga rakan kerjasama kita untuk berkolaborasi bersama dengan kita. Satu lagi saya nampak di peringkat agensi luar ataupun rakan-rakan kita, dia trust kepada kita dia disebabkan dari si governance kita. Kita punya tabir urus yang baik, dan kita punya penyata kewangan yang dia audit every year. That's why dia nampak yayasan UMP ni punya governance yang baik lah. Betul. Mungkin Datuk harapan ataupun nasihat Datuk kepada mereka yang kirakan untuk sama-sama menyumbang, mungkin Datuk boleh kongsikan? Okey, di harapan saya untuk since kita dah pun establish 9 tahun yayasan UMPSA ni, harapan saya kepada pihak-pihak luar tu,
selain daripada sumbangan-sumbangan yang dia orang boleh bagi, kalau tak boleh bagi dalam sumbangan wang ringgit, mungkin dia boleh bagi sumbangan dalam bentuk tenaga. Idea, pandangan. Dan kepada korporat-korporat tu mungkin kita nak mungkin dia bagi satu sumbangan yang steady income. One property yang dia bagi, dan daripada situ adalah MPSA akan generate income. Betul, kita bantu situ sebenarnya. Kita bantu untuk saluran yang tertentu lah penggunaan. Mungkin Cik Jamil, mungkin harapan nasihat. Mungkin saya ni alumni UPSA, jadi mungkin harapan saya ni kepada pelajar dan juga kepada alumni. Jadi harapan saya, kita merupakan alumni UMPSA dan universiti sekarang ni memerlukan kita. Mungkin saya boleh bagi quote sikit Puan Mimi. Sepanjang perjalanan kita daripada UMP hingga sekarang, kita realise yang bahawa kita ni ada dua tangan. Satu tangan ni kita bantu, satu tangan kita bantu diri kita. Dan satu tangan lagi kita bantu orang lain. Dan tangan yang kita nak bantu orang lain ni, universiti UMPSA sedang memerlukan kita sekarang. Sumbanglah, walaupun dari sudut pemikiran, kepakaran, tenaga, sukarelawan, dan juga kalau ada lebih, kewangan. Betul. Saya rasa punya. Datuk, sebenarnya kita dah hampir sejam juga, dalam 50 lebih minit macam tu. Mungkin kata-kata akhir Datuk, bagaimana kita nak bergerak terus Yayasan UPSA ni untuk menyumbang kepada orang ramai dan sebagainya. Okey, di akhir kita punya program ni, harapan saya supaya sampai satu masa UMPSA, Yayasan UMPSA ni dia mempunyai bangunan sendiri. InsyaAllah. Kita doa sama-sama. Doa sama-sama mempunyai bangunan sendiri. Yang mana dalam bangunan itulah kita boleh gunakan untuk bagi kebajikan lebih banyak lagi yang kita boleh. Ya, itu yang pandangan saya, harapan saya lah. Alright. Cik Jamil, mungkin kata-kata akhir daripada Yayasan UPSA? Okey. InsyaAllah jika mana-mana mereka yang memerlukan bantuan, terutamanya pelajar, kami sentiasa ada, universiti sentiasa ada untuk anda. Cuma anda perlu melalui saluran yang betul lah. Maksudnya kalau pelajar, melalui hal ehwal pelajar ataupun yayasan. Manakala untuk staf, kita ada jabatan pendaftar. Betul. InsyaAllah kita akan bantu. InsyaAllah kita pilih untuk berkongsi. Betul. Okey, pilih untuk berkongsi. Itu saya rasa daripada dululah, daripada MyGive dan juga kita Yayasan UPSA. Kita harapkan segala hasil ataupun usaha-usaha kita akan mencapai kejayaan yang boleh dimanfaatkan kepada orang ramai. Okey, jangan lupa pilih untuk berkongsi, dan kita akan bertemu lagi pada masa akan datang untuk mengupas lebih banyak topik yang menarik. Dan jangan lupa layari Facebook UMPSA dan semua sosial media UMPSA Malaysia. Dan tunggu, kita jumpa lagi minggu depan dengan pelbagai topik yang menarik. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.